السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini membuahkan rahmat, redha dan keampunan daripada Allah, insya-Allah. Pada malam ini kita nak membicarakan satu lagi perkara yang tercatat di dalam kitab 40 hadis sahih berkenaan kisah ghaib yang telah dikarang oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Dia membawakan satu tajuk berkenaan tentang roh mereka di dalam tembolok ataupun di dalam ruang burung hijau. Suatu perkara yang menjadi perkara ghaib bagi kita, yang kita tidak pernah terbayang bagaimana keadaannya dan siapakah mereka itu yang diberikan peluang dan nikmat berada di dalam tembolok burung hijau di alam barzakh. Hadis ini telah dibawa oleh Masruq. Dia kata, "Sa'alna 'abdallah 'an hadhihi al-ayah wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Masruq dia kata, kami tanya kepada Abdullah ibn Mas'ud tentang ayat wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tentang ayat ini ada dalam surah Ali Imran ayat 169. Masruq ditanya kepada Abdullah ibn Mas'ud pasal ayat ni. Ayat ni membawa maksud, dan jangan sekali-kali engkau sangka orang yang gugur syahid di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka tidak mati. Mereka tidak mati, bahkan mereka hidup secara istimewa di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Bila ditanya ayat ini kepada Abdullah ibn Mas'ud, maka kata beliau, sungguh ayat ni semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kami pun tanya ayat yang sama kepada baginda. Apa maksud orang yang gugur syahid di jalan Allah itu tak mati? Jangan sangka orang yang terbunuh di jalan Allah itu sebagai mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah dengan kehidupan yang istimewa, dengan mendapat rezeki daripada Allah. Apa maksud ayat ini? Ibnu Mas'ud pun pernah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawapan yang diberikan oleh baginda, roh-roh mereka, yakni orang yang mati syahid di jalan Allah itu berada di dalam rongga burung hijau. Burung hijau ni dia ada sarang yang bercahaya umpama tanglung. Dia bukan burung biasa yang kita duk tengok atas dunia ni, yang kita duk teropong, duk tengok, yang duk ada dekat taman burung. Tak, dia satu burung yang istimewa. Dalam dia ada roh-roh orang yang mati syahid.
Dan burung ini pula diberikan sarang daripada cahaya yang tergantung di aras. Depa punya sarang ni tergantung dengan aras, diperbuat daripada cahaya. Ia keluar masuk daripada syurga mengikut kehendaknya dan kembali semula ke sarang-sarang yang bercahaya. Depa kalau nak keluar daripada sarang, nak pi terbang dalam syurga tu anytime, bila-bila masa saja depa nak pi, depa boleh pi. Dan kemudian bila dah habis terbang dalam syurga tersebut, mereka akan pulang semula ke sarang mereka. Maka tak boleh lagi duduk atau menikmati apa-apa yang ada di dalam syurga. Hanya Allah bagi kepada mereka apa dia? Boleh pergi terbang masuk dan tengok, lihat dengan pandangan mata nikmat yang bakal mereka kecapi bila sampai saatnya nanti. Tuan-tuan boleh tengok benda yang bakal menjadi milik kita tu, seronok dah. Kalau satu orang dia kata kat kita, saya nak sedekahkan banglo 3 buah biji dekat kamu ni, tapi tunggu Ustaz, banglo ni dah ada dah boleh tengok, tapi tunggu Ustaz, dia punya proses lama lagi. Proses nak tukar hak milik itu makan masa lama, dia kata. Kita ni hari-hari duk pi ulang tengok, seronoknya bila aku dapat duduk dalam rumah banglo ni, contoh. Duk hari-hari duk pi tengok ni. Inilah bakal tempat yang aku akan duduk satu hari nanti. Berangat dah ni. Tak pernah duduk, contoh. Jadi hati dia tu berbunga-bunga. Duk tengok nikmat yang bakal dia dapat. Duk tengok rumah yang bakal diberikan kepada dia satu hari nanti. Tapi dia kena bersabar. Dia tak boleh nikmati lagi, hanya boleh melihat. Itu umpama roh-roh yang berada di dalam rongga burung hijau tadi, yang mana mereka itu, roh-roh itu adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Mereka diberi lihat, nak lihat sepuas-puasnya syurga itu, silakan, bila-bila masa sahaja, anytime, masuklah, lihatlah, tetapi belum lagi menikmati. Tapi tengok tu pun dah seronok. Macam mana mereka seronok, dia akan cerita lagi kat sini. Tuhan mereka memandang mereka lalu bertanya, adakah kamu nak kepada sesuatu? Nak nikmati syurga tadi ni tak boleh lagi. Nak minum, nak makan dalam syurga, nak menikmati segala keindahan mahligainya, sungainya, tak boleh lagi. Tapi Allah tanya dah mereka ni, adakah hampa nak minta something? Nak minta sesuatu? Maka mereka jawab, roh-roh ini jawab, apa lagi yang kami nak? Kami tengok syurga ni memang dah cukup elok dah, cukup seronok dah. Nak tinggal di sini, tak sabar nak tinggal kat sini ni. Apa lagi yang kami inginkan? Dia tanya. Sedangkan kami bebas keluar masuk syurga menurut kehendak kami. Kami tak tahu dah, maknanya kami tak tahu dah nak minta apa kepada Engkau ya Allah, kerana kami ni boleh bebas masuk di dalam syurga ni bila-bila masa. Lalu Tuhan mereka bertanya kepada mereka 3 kali. Allah tanya kepada roh-roh orang yang mati syahid di jalan Allah ini, apa lagi yang hampa nak? Apa lagi yang hampa nak? Apa lagi yang hampa nak? Sampai macam tu sekali Allah layan. Walaupun belum lagi masuk syurga, walaupun ruh mereka itu hidup di dalam perut burung hijau yang berterbangan di dalam syurga tu, kerana mereka rasa Allah ni mendesak, sampai tanya 3 kali ni.
Apa lagi yang hampa nak? Kerana rasa didesak untuk meminta, maka roh-roh ni pun dia kata apa? Wahai Tuhan, kami nak agar roh-roh kami ni yang ada di dalam rongga burung hijau ni dikembalikan kepada jasad-jasad kami, sehingga kami dapat berjuang lagi untuk menegakkan agama kamu, dan sehingga kami syahid lagi sekali di jalan engkau. Itu permintaan dia. Nak minta syahid sekali lagi. Allahu Akbar. Rupanya kadang-kadang kita tengok takutnya orang berperang. Sebahagiannya yang terpaksa mempertahankan negara dia, mempertahankan agama, memperjuangkan agama dia, apabila ditindas oleh pihak musuh yang mengancam nyawa mereka, takutnya kita tengok. Rupanya dalam ketakutan kita ni ada kegembiraan yang Allah sediakan kepada orang yang mati syahid kerana mereka berjuang menegakkan agama Allah di atas dunia ni. Jadi bila itu sahaja permintaan roh-roh tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, nak supaya roh ni kembali kepada jasad, boleh balik ke atas dunia, berjuang untuk menegakkan agama Allah lagi dan mati syahid di jalan Allah, dia pun nak itu. Kerana dia pun rasa betapa besarnya nikmat sebagai roh orang yang mati syahid ni. Maka bila Allah Ta'ala melihat mereka tak ada sebarang hajat, itu je hajat mereka, dan hajat itu memang tak mungkin tertunai, tak ada roh yang akan balik semula ke atas dunia ni, maka seolah-olah tidak ada hajat mereka kepada Allah ketika itu, maka mereka pun dibiarkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kenapa kita bawa hadis ini? Kenapa Dr. Sulaiman Al-Ashqar dia menukilkan hadis ini? Kerana dia nak tanamkan kepada kita satu semangat untuk kita mempertahankan agama kita. Apabila musuh sudah mengangkat senjata, maka jangan takut dan gentar. Biarpun bukan dalam suasana kita di Malaysia ni, kita tak sampai kepada tahap itu. Tidak ada musuh yang mengangkat senjata nak lawan dengan Islam, tak ada lagi. Tetapi bila kita tengok sebahagian tempat dan sebahagian negara yang bergolak, yang wujudnya pejuang-pejuang agama Allah, maka kita insafi bahawa kelebihan orang yang mati syahid atau para syuhada ini adalah cukup besar di sisi Allah. Sehingga kan Allah menakalkan di dalam ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 169 tadi, bahawa mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Bahkan bukan sahaja hidup, mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kehidupan yang kata roh-roh orang yang mati syahid ni hidup? Iaitu roh mereka berada dalam rongga burung hijau. Yang burung hijau ini bebas berkeliaran di taman-taman syurga. Mereka bebas sebagaimana burung hari ini kita tengok duk pi patuk buah. Bila burung hijau tadi ni pi patuk buah syurga, maka mereka pun dapat merasa daripada buah syurga tersebut. Cuma mereka dapat daripada burung tadilah, bukan dari sudut jasad
yang kita tengok hari ini, yang hari akhirat akan dikembalikan roh-roh kepada jasad sebagaimana kita hidup atas dunia ni. Tetapi mereka direzekikan oleh Allah boleh merasa dah, walaupun tidak sepenuhnya. Bila burung-burung itu makan daripada buah-buah syurga dan minum daripada minuman-minuman syurga, mereka merasakan nikmat yang tidak terhingga. Dan setelah habis itu, sebagaimana burung ada atas dunia ni, mereka balik ke sarang. Begitulah burung-burung tersebut akan balik ke rumah dan sarang mereka berbentuk cahaya yang tergantung di arasy Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita baca hadis ini, kita beriman bahawa syurga telah pun wujud. Bukan nanti tunggu akhirat Allah baru nak buat. Tidak. Syurga telah pun wujud. Dan inilah pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dalil berkenaan urusan tentang perkara-perkara gaib ini ialah termasuk kenyataan bahawa para syuhada sudah pun merasai syurga itu, sudah melihatnya dan sudah mencicip sedikit daripada syurga tersebut, dan mereka dapat terbang di ruang angkasa syurga melihat keindahan-keindahan yang ada di dalamnya. Yang ketiga, para syuhada juga diberi nikmat di alam barzakh. Mereka diberi nikmat di alam barzakh, dan ini menunjukkan bahawa orang mukmin akan mendapat nikmat dia walaupun belum lagi di alam akhirat, tetapi belum lagi sampai selepas tiupan sangkakala berada di alam barzakh, mereka diberikan juga nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang tersendiri. Antaranya nikmat dilapangkan kubur, nikmat mendapat pelukan kubur. Orang mukmin dan orang kafir masuk di dalam kubur, kita tahu bahawa kubur akan menghimpit dan tidak ada siapa pun yang terlepas daripada himpitan kubur. Cuma bezanya apabila orang mukmin mendapat himpitan kubur, ia seumpama seorang ibu yang memeluk anak dia. Dihimpit, kan ibu kita himpit kita, tetapi dengan penuh kasih sayang, bukan menyakitkan. Tetapi bagi orang-orang kafir, mereka dihimpit oleh kubur sehingga berselisih tulang-tulang rusuk mereka ini. Himpitan yang sangat menyiksakan. Kerana apa? Kerana tanah ataupun bumi yang kita pijak ini, itu merupakan ibu kita. Maksudnya kita ni berasal daripada tanah. Jadi bila kita kembali kepada ibu kita, asal kita daripada tanah, maka si ibu pun memeluk erat anak dia, iaitu kita, dengan penuh kasih sayang. Apabila kita ni adalah orang yang beriman dan beramal soleh di atasnya, di atas bumi ini. Tapi kalau di atas bumi ini kita melakukan banyak penderhakaan, dosa dan maksiat di atas dia, dan bila akhirnya kita kembali di dalam dia, dia akan menghimpit kita dengan penuh rasa azab. Maka sebab itu beringatlah, ketika kita di atas dunia ini, kalau nak dipeluk oleh bumi, tidak mahu dihimpit oleh bumi ketika masuk di dalam kubur, maka buatlah segala kebaikan di atas dia.
Kalau lebih banyak tempat yang boleh kita buat kebaikan, maka lebih baik. Sebahagiannya mengatasi sebahagian yang lain. Dan kita bila masuk di dalam kubur, nikmat yang kita dapat ni berbeza-beza. Ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang biasa-biasa. Tetapi jangan sampai kita ni mendapat azab di dalam kubur. Yang keempat, roh-roh hamba tidak fana dan kematian para hamba. Apabila roh-roh mereka dicabut daripada jasadnya, kemudian roh itu akan kekal sama ada dengan beroleh nikmat atau beroleh siksa, namun ia tidak akan binasa. Jadi bila kita mati, kita menghadapi sakaratul maut, roh keluar daripada jasad. Jasad kita akan membusuk, jasad kita akan rosak, jasad kita akan binasa, jasad kita akan dimamah oleh ulat. Jasad kita akan hancur, tetapi tidak roh. Roh akan tetap hidup dia. Cuma berbeza sama ada roh itu tetap mendapat nikmat dan rezeki daripada Allah, ataupun roh itu mendapat siksaan ketika di dalam kubur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebenarnya roh juga ada yang mendapat siksaan apabila dia merupakan orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaranya mereka akan dimasukkan, roh-roh orang derhaka ni akan dimasukkan ke dalam burung, rongga burung yang berwarna hitam, dan mereka akan dibawa untuk melihat neraka setiap hari. Sebenarnya itu merupakan satu siksaan psikologi kepada roh orang-orang kafir dan orang-orang yang melakukan kederhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba kita bayangkan, kalaulah kita berada di satu tempat, kita terperangkap di dalam suatu medan peperangan contohnya, kita ditawan, kemudian diikat, termasuklah dengan adik-beradik kita, kawan-kawan kita, semua dah kena tawan dah dengan musuh, semua kena ikat. Kemudian musuh tu dia panggil seorang-seorang ke depan, dia tanya apa strategi ataupun apa rahsia pihak kita nak melawan dengan mereka. Kalau tak bagi tahu strategi, tak bocor rahsia, mereka akan tembak, mereka akan bunuh. Maka kita tengok di depan ni ada adik-beradik kita, ada sahabat-sahabat kita, mereka tak mau membocorkan rahsia, ditembak. Satu orang, dua orang, 5 orang, 10 orang. Tengok tu saja menjadi satu siksaan psikologi kepada kita. Satu, orang-orang yang kita kenal itu dibunuh di depan mata kita. Yang kedua, mungkinkah kita ini akan dapat nasib yang sama macam mereka? Maka tengok tu saja menjadi satu siksaan psikologi. Tersiksa diri kita ni. Begitu juga roh-roh orang yang jahat ini, apabila mereka diletakkan di dalam rongga burung hitam dan dibawa untuk berlegar di sekitar neraka, maka itu menjadi siksaan psikologi kepada mereka, sehingga mereka akan rasa setiap hari kehidupan mereka rasa takut, rasa bimbang, rasa terhina dan sebagainya. Dan kemudian yang kelima, di dalam hadis ini nak menunjukkan
bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memuliakan para syuhada. Macam mana Allah muliakan mereka? Allah tanya, apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu nak? Allah muliakan ruh syuhada. Bahkan kalau kita melihat dan recap balik pada pertemuan yang lepas, Allah Subhanahu wa ta'ala juga bertanyakan kepada ahli bekas ahli neraka yang akhirnya masuk ke dalam syurga. Seorang banduan neraka bekas, ataupun kita nak kata apa, ialah alumni ke apa, alumni neraka. Dia lah orang terakhir keluar daripada neraka, masuk di dalam syurga. Dia orang beriman, tapi banyak melakukan dosa, sehingga dialah orang yang last sekali keluar daripada neraka untuk dimasukkan ke dalam syurga. Bila sudah keluar daripada neraka, dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, palingkan muka aku daripada melihat neraka. Aku tak mau tengok neraka dah keluar daripada neraka, tak mau pandang pun tak mau dah. Allah tanya dia, selain permintaan tu, kamu nak minta benda lain tak? Ni Allah layan. Allah tanya, nak minta benda lain tak? Maka banduan, bekas banduan neraka ni pun dia kata, tak mau minta lain, yang tu je. Tak mau tengok dah neraka ni. Kerana apa? Kerana tengok ke neraka ni, wak dia, kepanasan dia tu seolah-olah menampar-nampar muka aku, dia kata. Okey, tak apa, Allah tunaikan permintaan dia, Allah palingkan dia supaya dia tak berpaling kepada neraka. Bila dia berpaling sahaja daripada neraka, dia nampak apa? Nampak syurga, nampak pintu syurga. Nampak pintu tu saja tu, dia tergamam dah. Dia minta ke Allah, ya Allah, tolong dekatkan aku dengan pintu syurga ni. Nampak indah, nampak cantik. Allah kata kat dia, tadi kamu tak mau minta benda lain. Kamu dah janji tak mau minta benda lain ni, kamu minta pula. Maka akhirnya dia merayu-rayu kepada Allah sehingga Allah perkenankan. Dia pun dibawa dekat dengan pintu syurga. Bila dekat dengan pintu syurga, terbuka pintu tu, nampak pula belah dalam. Takkan nak duduk di pintu syurga aja. Dia pun minta ke Allah, ya Allah, bagilah aku masuk di dalam syurga ni. Ingin tengok dalam dia, seronok sangat orang yang ada dalam dia ni. Wahai manusia, kamu ni khianat, Allah kata. Tadi kamu janji dah, tak mau minta benda lain, minta lagi. Dia pun merayu kepada Allah, sehinggalah Allah Ta'ala bawa dia masuk di dalam syurga, memasukkan dia di dalam syurga. Bila masuk dalam syurga, masuk di dalam syurga, Allah Ta'ala kata apa? Kamu nikmatilah semua yang ada di dalam ni, dan mintalah apa yang kamu nak minta. Aku akan bagi 70 kali ganda lebih baik daripada apa yang kamu minta. Macam tu punya layanan Allah. Ini kepada bekas ahli neraka. Dia pun minta kepada Allah. Allah pun bagilah kepada dia, dan 70 kali ganda lebih baik daripada apa yang dia minta. Sehingga dia pun tak ada idea dah nak minta. Minta perhabis dah. Sampaikan Allah Ta'ala pula memperingatkan dia supaya minta benda sekian. Macam tu layanan yang cukup baik. Walaupun kepada bekas ahli neraka yang terakhir keluar daripada neraka. Ini apatah lagi bila mereka ini roh-roh para syuhada. Sudah pasti Allah Subhanahu wa ta'ala layan mereka jauh lebih hebat lagi daripada banduan, bekas banduan neraka tersebut. Yang keenam, para syuhada nak kembali semula buat kali kedua untuk berjihad dan syahid di jalan Allah sekali lagi.
Kenapa mereka sampai macam tu sekali? Sebab mereka melihat betapa besarnya pahala bagi orang yang mati syahid. Bagi kita yang tidak berdepan dengan suasana peperangan menegakkan agama Allah, tetapi bukan mustahil untuk kita merebut pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu apa? Berjuang menegakkan kalimah Allah. Macam mana cara kita berjuang? Yakni dengan berdakwah, dengan menyampaikan risalah-risalah Islam kepada masyarakat, kepada ahli keluarga kita, kepada kawan-kawan kita. Ni kadang-kadang kita ni malu, kesegan nak bagi tahu tentang Islam dekat orang lain, dekat kawan-kawan kita. Sedangkan ini merupakan agama yang benar. Ini adalah agama Allah. Tak ada satu pun yang salah melalui agama ni. Kenapa kita ni jadi malu? Itu satu pelik kepada diri kita. Termasuk saya yang depan ni lah. Kenapa kalau kawan-kawan kita buat benda yang salah di sisi Islam, kita tak boleh nak tegur lah. Kita tak boleh nak bawa dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan non-Muslim kita, berapa banyak tentang Islam yang kita sampaikan kepada mereka. Bukan suruh kita ni paksa mereka masuk Islam, tak. Tetapi sekurang-kurangnya tugas kita adalah sampaikan sedikit tentang Islam ini kepada mereka. Dan kadang-kadang kita fikir apa? Nanti dia terasa hati, nanti dia tak mau berkawan dengan kita. Semua benda-benda tu sebenarnya mungkin berlaku apabila kita silap cara menyampaikan kepada mereka. Antara contohnya, kita menghina sembahan mereka. Itu cara yang salah, sehingga Allah Subhanahu wa taala tak izinkan kita untuk menghina sembahan mereka. Sebab apa? Sebab dia akan menjauhkan lagi seseorang itu kepada Islam, daripada Islam. Dia akan jauh kerana kita hina mereka, hina sembahan mereka. Jadi cara untuk kita sampaikan Islam itu adalah dengan qaulan layyinan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bila suruh Nabi Musa sampaikan risalah Islam kepada Firaun. Firaun yang mengaku diri dia sebagai Tuhan. Dia naik di atas takhta dia itu, dia kata apa? Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Kata-kata dia itu menyebabkan malaikat Jibril rasa, nak kata rasa geram tu nampak macam manusia sangat. Tetapi apa yang malaikat Jibril buat ketika Fir'aun tengah duk tenggelam timbul di lautan tu, malaikat Jibril ambil tanah dan sumbat mulut dia dengan tanah. Kerana apa? Kerana kalimah itu. Kerana dia pernah menyebut ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan kamu yang paling tinggi. A'la ni ali tinggi, a'la paling tinggi. Jadi nak kata malaikat Jibril ni geram sungguhlah dengan Firaun. Itu pun dalam keadaan macam tu pun Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Musa dan Nabi Harun pergi berjumpa dengan Firaun, dakwah kepada mereka dengan qaulan layyinan, dengan kata-kata yang lembut. Kepada orang yang sekeras Firaun, sampaikan Islam, sampaikan risalah Allah dengan lembut, lemah lembut. Apatah lagi kawan-kawan kita yang taklah jahat macam Firaun, taklah sampai mengaku Tuhan. Maka jangan kasar
bila menyampaikan dakwah kepada mereka, sampaikan dengan lembut. Mudah-mudahan dengan kelembutan yang kita sebutkan, kita sampaikan kepada mereka tentang Islam itu akan menarik minat mereka. Kadang-kadang tak perlu pun ceramah macam kita, macam kuliah maghrib ni kat depa ada 2-3 patah perkataan je. Bagi kawan kita yang tak kenal dengan Tuhan, mungkin kita buka minda kita bahawa Tuhan itu wujud dengan bukti-bukti yang ada. Kadang benda simple kan, 2-3 patah perkataan kita sebut kepada mereka sudah mencukupi. Kerana 2-3 patah perkataan itu mereka boleh tangkap masuk terus di dalam minda mereka. Balik mereka fikir, mereka renung, akhirnya mereka cari kebenaran itu, dan tak mustahil mereka mendapat hidayah. Kalau kita duk ceramah panjang-panjang kat mereka, kadang-kadang apa pun mereka tak dapat tangkap, tidak? Jadi pokoknya adalah tak perlu kita tunggu kita ni nak berjuang untuk agama Allah dalam peperangan semata-mata. Berjuang untuk agama Allah juga adalah dengan menyampaikan risalah agama ni. Mungkin cucu-cucu kita yang tengok mereka ni jauh daripada agama Allah, keluar rumah tak tutup aurat misalnya, yang lakinya dengan membonceng girlfriend, pergi merata corok tempat, itu semua memerlukan kita sampaikan kebenaran Islam kepada mereka. Baik. Itu salah satu daripada psikologi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para syuhada, memberikan kegembiraan awal kepada mereka. Dan jangan kita lupa juga kontra daripada perkara tersebut. Kontra daripada perkara tersebut adalah ada juga siksaan Allah secara psikologi kepada bakal ahli neraka. Salah satunya apa dia? Penyesalan. Bila sampai di akhirat, orang-orang yang bakal menjadi ahli neraka ini, mereka penuh dengan penyesalan. Jadi penyesalan yang ada dalam diri mereka ni tak boleh ditebus dah. Sebab mereka tak boleh balik dah ke atas dunia. Dan mereka tak boleh buat ibadah dah ketika sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam barzakh. Maka yang ada cuma penyesalan. Penyesalan yang ada kepada mereka itu adalah satu deraan mental yang sangat berat untuk mereka tanggung. Perasaan tu cukup untuk mengeruhkan seseorang, mengeruhkan hidup seseorang. Hidup dah jadi keruh terus. Walaupun di atas dunia ni dia kecap macam-macam nikmat, macam-macam benda yang seronok, tetapi bila sampai di akhirat, dengan rasa penyesalan itu menyebabkan kehidupan dia dah tak rasa nikmat dah. Dan bila sampai di hari kiamat nanti, ahli neraka akan rasa sangat menyesal kerana tersilap memilih jalan hidup mereka. Mereka rasa tertipu dengan dunia, dengan nafsu mereka, dengan syaitan, dengan apa sahaja yang menjadikan mereka ini sesat dan juga melakukan dosa di atas dunia. Dan mereka membayangkan kalaulah seandainya mereka boleh dikembalikan ke dunia, pastilah mereka nak ubah pilihan hidup mereka dan membuat pilihan-pilihan yang Allah redai semata-mata. Tapi itu hanyalah angan-angan dan dia tidak akan terrealisasi. Sebab itu peluang yang masih ada dia, kita ni di atas dunia, gunakan sebaik-baiknya sebelum kita menyesal di hari akhirat kelak. Jadilah penolong-penolong agama Allah yang sentiasa berusaha untuk menyampaikan risalah Islam ini. Walaupun tidak secara meluas, tetapi kita ada orang-orang di sekeliling kita untuk kita bawa Islam
sampaikan Islam kepada mereka, sampaikan kebenaran dan pengajaran daripada Quran dan hadis kepada mereka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.